والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم نور بالكتاب بصري وأطلق بلساني واشرح بي صدري واستعمل به جسدي بحولك وقوتك فإنك بك سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Baik, kita dapat dengan kesyukuran kita dapat sambung pengajian kita interaktif. Tapi itulah, Isnin baru ni tak dapat. Mungkinlah kalau hari Isnin yang ada pengajian yang jauh, pengajian yang ada kuliah maghrib yang jauh, mungkin lepas ni kita buat pukul 10 lah kot. Yang pada kali tu je lah, Isnin tu je lah. Isnin tu sahajalah. Isnin, biasanya satu Isnin je ada. Dalam sebulan tu ada satu Isnin je yang jauh. Kita akan buat pukul 10 lah. Siapa yang dapat join lah. Isnin tu kita berakhir lah kan. Kalau maknanya habis pukul 11 lah. Kan? Sebab sayang. Baru ni ada orang tunggu. Akhir sekali tak ada kan. Cuma sekali tu je lah. Yang biasa 9.30. Kalau tempat tu sesuai, mungkin saya buat di situ aja. Buat di Masjid Surau tu je. Tapi sebab tempat tu tak apa sesuai, dalam hutan. Ujung pedalaman, jadi kita start pukul 10 nanti. Lain kali lah, maksudnya kalau kena hari Isnin nanti. Hari Rabu tak ada masalah. Hari Isnin. Itu pun sekali je. Baik. Kita masuk muka surat 23. Rumi. Jawi muka surat 15. Kita dah masuk kenyataan yang keempat dah. Statement yang keempat. Yalah. Kenyataan yang keempat. Barulah. Iaitu membicarakan tentang sifat yang wajib bagi Allah. Mari kita baca. Qala al-ma'alif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid darin amin ya rabbal alamin. Ta'rif sifat-sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala. Ta'rif sifat-sifat yang wajib bagi Allah. Ta'rif je. Maknanya, dia tak sediakan dalil. Sebab dia nak bagi tahu ta'rif. Ta'rif ni definisi sahaja. Habis tu kan kita dah tahu daripada pengajian sebelum ni, bahawasanya kena tahu ta'rif. Dan kena juga tahu dalil. Kalau ada dalil baru selesai fardu ain, walaupun dalil ijmal, walaupun dalil yang mudah aja. Wujud alam ini, adanya alam ni, baharu alam ini. Dalil tu guna kat semua sifat-sifat Allah. Kita dah tahu sebelum ni. Tapi dalam kenyataan yang keempat ni, dia tak ada dalil. Dia cuma statement, kenyataan ataupun ta'rif, definisi saja. Mana dalilnya? Dalilnya ada pada muka surat mana? 55. Ya Rumi. Dia dalil duduk sini. Yang Jawi, belik sendiri. Kat mana duduk? Jadi, dalil dia duduk kat belakang. Dia bagi tahu apa dulu. Apa sifat yang wajib dulu. Dia terangkan sifat yang wajib bagi Allah tu apa? Dalil nanti dia tu. Dalil muka surat 55. Rumi. Jadi, kita tak sebut dalil lah. Bagus juga sebenarnya. Sebab, pada pengajian kita yang lain, yang siapa sentiasa mengikuti lah, yang sentiasa mengikuti, kita dah bincang bab dalil-dalil dah. Pada pengajian macam kitab Minhajus Salam ke, kitab Majmu' Salasi Rasail ke, malah masa kita mengaji bab Aqidatun Najin hari tu ke, kita dah bincang berkaitan dengan dalil-dalil secara adalah bincang. Jadi eloklah juga
dalil ni kita akan bincangkan datang. Entah bulan depan ke bila ni. Muka surat 55. Style dia, style kitab kita memang gitu. Yang kenyataan keempat ni tak ada dalil. Dia cuma nak bagi tahu apakah dia sahaja. Baik, kita baca. Yang adalah sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala, yang wajib diketahui. Kat sini, adalah sifat yang wajib bagi. Ingat lagi dia punya sipir. Ke nak kena buka balik? Mana sipir dia? Ha tu. Muka surat 12 Rumi. 13 Rumi. Ha tu sipir dia. Apa sipir dia? Andai kata apabila kita dapati kemudian daripada wajib perkataan bagi atau pada, maksudnya wajib akli. Wajib akal. Jadi, adalah sifat yang wajib bagi Allah. Wajib apa ni? Wajib akal. Okay? Sifat yang wajib akal bagi Allah yang wajib diketahui dengan tafsil. Wajib yang kedua ni apa pula? Wajib yang kedua yang wajib diketahui dengan tafsil itu. Wajib yang kedua ni wajib syarak. Ingat lagi kot. Wajib akal, akal kita tak terima kalau bukan begitu. Mesti gitu. Itu kita wajib akal, mesti. Wajib syarak, buat dapat pahala, tak buat berdosa kan? Itu syarak kan? Wajib adat, biasanya jadi gitu. Air kena badan basah, api kena terbakar. Wajib adat, terbakar. Jadi, wajib akal, akal kita sahaja fikir mesti macam tu. Wajib akal. Wajib syarak, buat dapat pahala, tak buat berdosa. Jadi, adalah sifat yang wajib akal. Dan akal kita akan mengatakan Allah mesti macam tu. Tak mungkin kalau tak macam tu. Mesti macam tu. Akal yang kata. Akal yang kata. Itu panggil wajib akal. Wajib adalah sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala, yang wajib syarak pula. Diketahui dengan tafsir itu 20 sifat. Dengan maksud, tak tahu 20 ni berdosa. Itu maksud dia, yang wajib kedua tu. Tak tahu berdosa. Tak tahu apa yang 20. Tapi muktamadnya bukan 20, 13. Tak apalah khilaf. Jadi yang wajib diketahui dengan tafsil, wajib diketahui dengan detail, dengan satu persatu. 20 sifat ataupun yang muktamad 13 saja. Okay. Kalau tak tahu berdosa, kalau tak faham berdosa. Wajib tu. Okay. Yang pertama. Al-wujud. Wujud. Artinya ada. Wujud tu artinya ada. Wujud juga ada jadi bahasa Melayu. Dengan maksud ada lah. Makna dia pula apa? Itu baru erti, itu baru terjemahan. Maknanya yang kita nak faham. Dimaknakan dengan tetap, benar dan sungguh. Okay. Yang wajib bagi zat Allah Ta'ala. Tetap. Kita ambil tetap dulu. Wujud tu masuk tetap. Tetap wajib. Dengan maksud, tetap ada. Wujud tu kan ada. Tetap ada Allah. Tak terima akal. Allah tu tak ada. Tuhan tu tak ada. Tak terima akal. Mustahil akal. Wajib akal, wujud. Adanya Tuhan. Adanya Allah. Dengan tetap. Tak berubah dah. Benar. Benar Allah tu ada. Benar yang sebenar-benarnya benar. Tak mungkin sebaliknya. Sungguh Allah itu ada. Sungguh. Kita akan bincang bab sungguh sekejap lagi. Jadi, tetap benar dan sungguh yang wajib bagi zat Allah Ta'ala. Wajib ada. Wajib ada lah. Wajib apa? Wajib ada. Apa? Allah. Diri Allah. Atau bahasa mudahnya, Allah tu ada. Cukup dah. Diri Allah tu ada. Zat Allah tu ada. Boleh juga. Tapi, paling mudah, Allah tu ada. Bila ada, adalah. Kan? Tapi dalam kitab kita kata, zat Allah. Wajib bagi zat Allah itu ada. Okay. Maknanya Allah ni wajib ada. Istilah lain dipanggil wajibul wujud. Wajib ada juga. Wajibul wujud. Wajib wujud. Wajib bukan. Wujud hakiki. Real punya ada. Real punya wujud.
Macam mana kita nak faham tentang wujudnya, macam mana real, macam mana hakiki, sebenar-benar, setetap-tetap, sesungguh-sungguhnya Allah itu ada. Macam ni kita nak faham. Nak faham, wa fi anfusikum afala tubsirun. Kalau nak faham Tuhan, kenal diri. Kenal diri boleh faham Tuhan. Baik, mari kita kenal kita, makhluk. Kita wujud, kita makhluk. Tapi wujud kita, jenis wujud kita, jenis manusia ni, kita orang ni, jenis kita boleh ada, boleh tak ada. Boleh ada, boleh tak ada. Dengan maksud, kalau Allah jadikan ada lah. Kalau Allah tak jadikan, tak ada. Maknanya boleh ada, boleh tak ada. Maknanya kita bukan wajib ada. Kita dah panggil harus ada. Nak ada pun boleh. Tak ada pun boleh. Dah Allah tak jadikan, tak ada. Allah jadikan, ada. Okay. Jadi oleh kerana itu, kita ni harus ada, kita ni berkemungkinan, harus tu maksud berkemungkinan. Kita ni berkemungkinan ada dan berkemungkinan tak ada. Kita jenis tu. Kita ni apa? Makhluk lah, bukan kita lah, semua lah. Mouse ni. Mouse ni. Boleh ada, boleh tak ada. Dia panggil harus je dia ada. Berkemungkinan boleh ada. Berkemungkinan boleh tak ada. Jenis dia. Jenis dia. Tapi dia ni ada tak? Ada. Dia memang dah ada. Tapi dia jenis boleh ada, boleh tak ada. Macam mana dia tak ada? Kalau dia, okey. Ni warna putih. Mouse warna biru ada tak? Tak ada. Kemudian kita buat. Jadilah mouse warna biru. Ada. Maknanya sebelum ada tu dia tak ada. Jadi maknanya mouse ni jenis boleh ada, boleh tak ada. Tak ada, tak payah buat. Ada, buat jadi ada. Tapi Allah bukan gitu. Nak dah kenal makhluk dah kenal makhluk, maka mari kenal Allah. Allah tak gitu. Allah wajib ada. Mesti ada. Kita boleh ada, boleh tak ada. Semua boleh, semua makhluk boleh ada, boleh tak ada. Jika dia dijadikan, maka dia ada. Kalau dia tak dijadikan, maka tak ada. Jadi spesies kita ni, jenis kita ni, jenis makhluk ni, jenis boleh ada dan boleh tak ada. Atau bahasa lain, harus ada. Okay. Allah tidak. Wajib ada. Macam mana tu? Mesti ada. Bukan jenis Allah tu ada pun boleh, tak ada pun boleh. Tiba-tiba Allah ada. Bukan. Allah memang jenis wajib ada. Nak faham wajib ada, fahamlah yang harus ada. Kita harus ada. Lawan kita tu wajib ada. Kita harus ada. Lawan harus ada, wajib ada. Maknanya, wujud kita ni, wujud yang dijadikan. Wujud yang sebelum wujud tu tak ada. Sebab tu kita jenis, boleh ada, boleh tak ada. Bukti kita boleh ada, boleh tak ada. Bukti kita harus ada, harus tak ada. Bukti kita berkemungkinan ada, berkemungkinan juga boleh je, tak ada. Sebab sebelum ni kita tak ada. Bila sebelum ni kita tak ada, itulah buktinya kita ni harus ada. Boleh. Makhluk ni ada, jenisnya boleh ada, boleh tak ada. Bukti dia sebelum ni kita tak ada. Itulah bukti yang bahawasanya kita ni harus je ada. Harus akal ada. Makhluk boleh ada, boleh tak ada. Tapi bila dah nama makhluk, adalah. Dah ada. Tapi dah ada tu, jenis boleh ada. Mana kau tahu kau ni boleh ada, boleh tak ada? Buktinya, sebelum ni aku tak ada. Sekarang aku dah ada. Bila aku, maknanya, aku tu makhluk lah. Pernah melalui satu, kalau mudah-mudah katalah, satu keadaan yang tak ada. Mana? Kita ni ada. Tapi sebelum kita ada tu, kita tak ada kan? Tak ada. Ada. Maknanya kita pernah melalui satu keadaan yang ketiadaan. Kita tak ada, betul kita ada. Jadi maknanya, kita telah tak ada dah. Kita telah tidak ada sebelum ni. Sekarang kita ada, tapi kita telah tak ada. Bermakna kita pernah melalui, kalau bahasa ni, tapi tak kena sangat bahasa ni, tapi untuk faham. Tapi untuk faham je lah. Kita pernah melalui satu keadaan yang tak ada. Kita pernah tak ada. Itulah buktinya kita boleh ada, boleh tak ada, kerana kita pernah tak ada dan kita pernah ada. Dua-dua kita pernah ada. Dua-dua kita pernah lalu.
Bahasa lalu tu tak kena. Tapi untuk faham aja. Untuk faham je. Kita pernah tak ada, kita pernah ada. Itulah buktinya kita bukan wajib ada. Kita harus je ada. Jadi macam mana kau tahu kau ni pernah tak ada? Tunggulah mati dulu barulah kau akan tahu dengan yakin kau akan tak ada sebab dah mati. Tak, aku yakin. Aku yakin aku pernah tak ada. Iaitu 100 tahun yang lepas. Kau yakin kau ada 100 tahun lepas? Cakap. Ayolah, 100 tahun lepas memang tak ada, tak lahir lagi. Maknanya kita pernah melalui satu keadaan tu pun tak kena juga tapi kita guna je bahasa tu. Keadaan zaman yang tak ada. Maka kita, tapi Allah tidak gitu. Allah dia tak ada keadaan yang dia tak ada kemudian ada, tak ada. Dia ada aja. Itu maksud wajib ada. Itu maksud wajib ada. Okey? Jelas molek dah penerangan. Okey, cantik. Dah jelas molek. Okey. Wujud. Yang sambung lagi. Dimaknakan dengan tetap benar dan sungguh yang wajib bagi zat Allah Ta'ala. Okay? Yang tiada dikeranakan dengan suatu kerana. Ini orang dulu selalu bercakap. Kalau bercampur dengan orang-orang lama, dia selalu bercakap. Yang tiada dikeranakan. Adanya Allah. Allah ni ada. Allah ni Tuhan. Tuhan yang tiada dikeranakan dengan suatu kerana. Tiada dikeranakan dengan suatu kerana. Ayat tu memang bunyi macam orang tu dulu cakap gempaklah sikit bunyi tu. Tiada dikeranakan dengan satu kerana. Bermaksud kewujudan Allah itu tidak berkait dengan sesuatu apapun. Tidak bergantung pada mana-mana sebab. Tak bergantung pada sesuatu yang lain. Wujudnya Allah itu bukan punca daripada apa-apa. Tak ada. Itu maksud tidak dikeranakan dengan satu kerana. Jadi kalau kita tahu, kita faham je Allah itu wujud, Allah itu ada, terus faham. Allah itu ada. Allah itu ada. Tanpa ada perkara lain yang tanpa ada perkara lain yang menerangkan keberadaannya. Contoh kita ada. Ada? Itu fikir. Ada? Yalah. Pada tahun, ni mula cerita. Pada tahun 1978, mak dia mengandung. Kan ada cerita. Dia tak ada lagi. Kemudian, setelah 9 bulan dalam kandungan, dia dilahirkan, maka dia dah ada. Kan ada cerita tu. Macam mana boleh ada? Ada kerana. Kerana apa dia ada? Kerana mak dia mengandung. Kan ada kerana. Kerana apa mak dia mengandung pula? Kerana ayah dia dengan mak dia kahwin. Sebab tu dia terhasil. Habis tu dia ada tu kerana ada kerana. Tu dia kata kita ni ada kerana. Tapi wujudnya Allah tidak dikeranakan dengan satu kerana. Tu maksud dia. Tak boleh nak dikeranakan. Allah ada sebab, tak ada sebab. Tak ada. Tidak dikeranakan dengan satu kerana. Malah Allah buat apa-apa, ini masuk bab wahdaniyah. Allah buat apa-apa pun tidak dikeranakan dengan satu kerana juga. Kalau kita sebut sekadar majaz akli, sekadar majazi, sekadar isnad majazi saja, sekadar guna perkataan tu aja, tapi bukan maksud itu. Tahu tak kenapa Allah turunkan hujan? Kenapa? Bila ada kenapa, dia akan ada kerana. Kerana Allah nak bagi kita makanlah. Dengan adanya hujan, hujan tu akan membasahi bumi di kawasan sawah, tumbuhlah, barulah tumbuh padi. Lepas tu padi kita dah besar, kita ambil akhir sekali jadi beras, kita masak, kita makan. Jadi tahu tak kerana apa Allah? Kerana tu, kerana. Allah ada kerana lah juga. Itu sekadar kata pinjaman, yes. Itu yang saya nak sebut tadi, tak terkeluar. Kata pinjaman saja. Nak pinjam je, sebab tu sebab ni, sebab tu sebab ni. Allah masukkan dalam neraka. Kau tahu sebab apa? Sebab engkau jahat sangat. Sebab lagi. Allah bersebab ke? Tidak. Allah tidak dikeranakan dengan satu kerana dalam semua keadaan.
Tidak. Dari segi kewujudan, tidak juga. Dari segi perbuatan juga tidak. Tidak dikeranakan dengan satu kerana juga. Cuma kalau ada supaya, kerana, sebab, sekadar, kata pinjaman. Sebab tak ada perkataan. Tak ada perkataan. Sebab dalam segi kepahaman akidah, kita perlu faham, pegang dalam hati dan kita perlu rasa. Rasa. Jadi nak rasa, nak faham dalam hati, kena guna perkataan untuk fahamkan orang. Kan saya cakap baru faham. Tapi bahasa terlalu miskin untuk menerangkan rasa. Maka tak ada bahasa yang sangat sesuai, yang memang kena dengan apa yang nak bagi rasa tu. Rasa dan pegang tadi tu. Tak ada. Bahasa terlalu miskin untuk menterjemahkan rasa. Maka nak tak nak kena pinjam, dia panggil istilah isnad majazi ataupun majaz akli. Istilah dia panggil, ataupun kata pinjaman aja. Sebab kerana tu. Allah cipta kita supaya kita beribadah. Supaya. Sebab lah tu supaya. Kerana lah tu. Tidak. Itu sekadar pinjaman sahaja. Maksud yang sebenar tak ada. Allah tidak bersebab. Boleh kata gitu. Tidak bersebab. Jadi, tiada dikeranakan dengan satu kerana. Jika Allah dikeranakan dengan satu kerana, maka lemahlah ataupun itu adalah sifat-sifat bukan sifat kesempurnaan. Satu sifat sifat yang lemah lah. Sifat yang lemah. Kerana kenapa buat? Macam bila kerana tu mesti kena ada sebab dan mesti ada keterpaksaan. Barulah jadi kerana tu. Jadi kalaulah Allah terpaksa, sebab terpaksa, bila terpaksa, habis apa? Lemah. Terpaksa. Tuhan kena paksa. Macam itulah contohnya. Jadi, yang tiada dikeranakan dengan satu kerana ni maksudnya Allah tidak bergantung kepada sebab, kepada apa sekalipun. Malah tak bergantung kepada masa, tak bergantung kepada tempat, tak bergantung, segala-galanya. Tidak dikeranakan dengan satu kerana, tidak berhajat dan tidak bergantung. Kewujudan Allah tidak berhajat dan tidak bergantung kepada apa sahaja sekalipun. Malah terbalik lagi. Terbalik macam mana? Semua kewujudan lain bergantung kepada Allah. Terbaliklah sebab yang dipanggil sifat istighna dan iftiqar. Semua bergantung pada Allah. Semua iftiqar bergantung pada Allah. Memerlukan Allah. Dan Allah tidak memerlukan mereka. Tidak memerlukan selain daripada Allah. Kerana Allah terkaya, dia panggil istighna. Jadi, itulah maksud sifat istighna dan iftiqar tadi. Itulah maksudnya tidak dikeranakan dengan satu kerana tu. Kerana jika ada kerana, ada sebab, ada supaya, ada perkataan supaya, maka lemahlah Allah. Jadi, wujudnya Allah tidak dikeranakan dengan satu kerana. Maka wujud itu di sisi Imam Fakhrur Razi dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Ada dua imam besar. Maksud wujud. Wujud bukan maksud. Wujud tu apa? Ya? Bukan ia ain maujud. Dan bukan lain daripada ain maujud. Sudah. Kalau kita kata, tak apa kita baca dulu. Maka atas qaul ini, okey. Berhentilah kejap. Kita sini ada soalan, kita interaktif kan? Sekejap. Okey. Bagaimana nak faham ayat Quran yang menerangkan manusia dan jin diciptakan untuk beribadah tanpa meletakkan supaya dalam perbuatan? Letaklah supaya, bukan tak boleh letak. Supaya, kerana, sebab, letakkan aja. Kita pegang, sebab tu i'tiqad lain. Sebab tu namanya kata pinjaman aja, isnad majazi saja. Maksud pegang tidak, tapi cakap macam tu. Sebab tak ada perkataan. Tak ada perkataan yang boleh disebut. Jadi gunalah nak guna pun. Jangan sampai tak boleh guna pun. Sikit-sikit tak boleh guna. Jadi pelik pula. Nak bercakap pun payah. Nak bercakap pun payah kalau nak apa? Kalau nak betul-betul lah nak bercakap payah. Jadi Allah ciptakan macam ni. Allah ciptakan
jin dan manusia untuk. Satu lagi perkataan saya lupa. Tambah lagi untuk. Tadi saya kata kan, supaya, kerana, sebab, untuk. Untuk juga samalah. Tidak, Allah tidak ada untuk-untuk. Tidak ada untuk-untuk. Okay. Tidak beruntuk. Sebab bila untuk tu, maka lemahlah. Untuk tu, kerana lah tu. Untuk tu termasuk dalam kerana. Jadi untuk beribadah, bila ada untuk tu tujuan. Nanti dulu, satu-satu dulu. Jadi macam ni nak buat. Jadi kita kata Allah cipta untuk kita beribadah dari segi kita. Kita lihat dari segi kita, bukan dari sisi Allah. Bukan dari segi Allah, dari segi kita. Bila kita dicipta, kita makhluk. Kita ada Tuhan. Allah bagi macam-macam nikmat pada kita. Nikmat hidup, nikmat macam-macam nikmat Allah bagi. Okay. Jadi, maka tujuan kita bagi kita yang tengok kita untuk ibadah. Tapi bukan tujuan Allah, tujuan kita. Faham tak? Tengok sisi kita. Tengok sisi kita. Tujuan kita hidup untuk ibadah. Tujuan kita hidup untuk ibadah. Sebab kita hamba. Jangan tengok sisi Allah. Allah tidak tengok daripada sisi Allah, maka Allah cipta kita bukan untuk beribadah. Bukan. Kalau untuk beribadah, maka ada kerana lah. Tujuan cipta untuk. Bukan. Kita yang kata kita untuk beribadah pada Allah sebab Allah tu Tuhan. Nampak kat situ? Nampak tak? Sikit je tu. Sikit aja. Tengok dari sisi kita. Ayat tu tengok dari sisi kita. Bukan tengok dari sisi Allah. Tengok dari sisi kita. Iaitu tujuan kita memang ibadah. Tujuan kita yang ibadah. Tujuan kita. Jadi, Allah cipta kita kerana Allah ada sifat iradah. Berkehendak. Iradah tu nak. Bila Allah nak, Allah buat. Bila Allah buat, kun fayakun. Sekejap. Kun fayakun tu lah maksud tak ada kerana. Jangan faham kun fayakun tu maksud Allah nak cipta kun. Pring fayakun. Jadilah semua alam cakrawala. Bukan. Maksud kun fayakun tu ni lah maksud tidak dikeranakan dengan satu kerana. Itulah maksud kun fayakun. Kita fikir Allah nak cipta kun fayakun. Kun bukan. Bukan. Allah kata je kun. Habis semua jadi. Oh, hebat. Bukan. Maksud kun fayakun tu, jadi maka jadilah. Jadi maka jadilah. Maksudnya, Allah nak jadi. Kerana tak ada kerana. Kun nak jadi. Allah maha berkehendak kan. Bila maha berkehendak, nak. Bila Allah nak, Allah jadi. Bila kita dijadikan, kita sedar tak kita hamba? Apa kita diciptakan ni? Kita ada Tuhan. Tujuan kita dicipta untuk ibadah pada Allah. Kita yang tujuan untuk ibadah Allah. Bukan Allah cipta kita untuk ibadah pada dia. Bukan. Kita. Tengok daripada sisi kita. Bukan tengok dari sisi Allah. Jadi manusia dan jin memang kena ibadah. Sebab itu tujuan kita. Kita kata tujuan kita. Bukan tujuan Allah. Kan? Mana boleh Allah ada bertujuan? Maka lemahlah jika bertujuan. Allah nak tu, itu yang maksud nak tu. Nak tu maksud berkehendak. Allah nak. Nak tu nak sungguh. Tu maksudnya maha berkehendak. Maksud maha berkehendak tak ada kena-mengena dengan siapa. Tak ada tujuan apa-apa. Tak ada tujuan lepas buat mesti kena buat gini. Itu tujuan. Tak ada. Habis tu itu yang masuk kepada dalam bab ni masuk kepada qada dan qadar. Takdir baik dan takdir buruk. Rukun iman yang keenam. Ya bahawasanya segala yang berlaku dulu kini selamanya sampai masuk dalam syurga sekalipun semua Allah telah tentukan. Allah telah tentukan sejak azali. Allah telah tentukan. Bila Allah telah tentukan, baik buruk mati apa semua jahat semua, baik ke jahat ke syurga neraka dah tentukan. Itu kena masuk rukun iman yang keenam, nak faham tu. Tapi saya rasa dah ulang banyak kali dah. Jadi jika begitu, mana supaya tu? Kalau kata nak pakai juga supaya. Allah cipta untuk ibadah. Lepas kita beribadah, Allah masukkan kerana kita beribadah, maka Allah kerana kita beribadah, Allah
cipta kita untuk, tu kerana tu, untuk beribadah, dan setelah kita beribadah buat baik semua, maka kita dimasukkan ke dalam syurga kerana beribadah. 2 kali kerana dah kat situ kan. Dalam masa yang sama, kalau kita nak ambil juga, kita faham dah, kita pegang rukun iman yang ke-6, qada dan qadar Allah telah tentukan kita baik buruk syurga neraka sejak azali lagi. Mana kerana tu? Kalaulah Allah dah tentukan, kenapa ada kerana? Kerana apa? Kerana ibadah kita pun Allah dah tentukan. Sama ada kita ibadah ataupun tidak. Jadi mana kerana tu? Faham? Nampak tak kat situ dia punya tu? Dia punya connection kat situ. Kalau kita kata ada kerana itu, kerana, macam mana dengan qada dan qadar? Allah telah tentukan yang baik dan yang buruk. Macam mana? Allah telah tentukan. Tapi ada kerana. Kerana apa Allah yang tentukan? Allah tentukan kita buat baik, Allah tentukan kita buat buruk. Lepas tu Allah jadikan kita suruh kerana untuk kita ibadah. Sedangkan Allah juga yang takdir sama ada kita buat ibadah ataupun tidak. Dah dia punya tanakut dah bertentangan dah. Faham tak? Faham? Sebab dia ada semua ada kena mengena dengan rukun iman yang ke-6. Pernah terfikir macam tu, sekarang dah faham. Itulah. Jadi kat situ lah. Habis tu kalau Allah telah tentukan syurga neraka, baik tak payah ibadah. Itu kena bab lain pula. Itu kena faham bab lain pula. Itu kena faham bab qada dan qadar. Baik tak payah buat apa-apa. Sebab buat jahat, buat baik, mencuri, merompak, membunuh, semua Allah telah tentukan. Malah syurga neraka kita pun Allah telah tentukan. Sejak azali pula tu. Jadi buat je lah apa-apa sebab semua Allah tentukan. Oh tak boleh. Tak boleh apa pula. Itu kena masuk bab lain lah. Tu kena masuk bab lain pula tu. Itu masuk bab qada dan qadar. Kalau tak pernah dengar yang tu memang masalah nak faham yang ni. Kena dengar, kena faham bab tu tapi tak masuklah bab itu ni. Sebab Allah telah tentukan tadi tu. Tapi tu tak payah buat. Oh tak boleh kena buat sebab suruhan Allah adalah banyak. Antara suruhan Allah, suruh pegang macam saya sebut tadi. Kena pegang gitu. Allah telah tentukan semua sejak azali lagi. Semua Allah tentukan baik dan buruk semua. Sebab tu kalau accident Allah telah tentukan. Dapat anak Allah telah tentukan. Anak mati Allah telah tentukan. Baik atau buruk semua Allah telah tentukan. Sama ada baik pada pandangan kita atau buruk pada pandangan kita, tak kira, semua Allah telah tentukan. Dan Allah juga, itu Allah suruh kita pegang, maka kita pegang dalam hati. Allah juga suruh kita usaha. Allah suruh kita usaha. Allah kata kalau nak apa-apa kena usaha. Mesti usaha, wajib ibadah. Dalam masa yang sama Allah yang tentukan kita ibadah ataupun tidak. Allah tentukan kita syurga atau neraka. Tapi dalam masa yang sama Allah suruh kita beribadah. Allah suruh kita buat baik, jangan buat jahat. Allah tentukan. Suka hati dia. Ikut dia. Lepas tu pula Allah suruh kita beramal dengan syariat batin, iaitu ikhlas dan sebagainya. Malah ikhlas tu sendiri Allah yang tentukan. Jadi kalau macam tu, kita ni apa ni? Kita ni macam tikus makmal. Kita ni macam tikus yang lalu dekat yang ada kotak-kotak yang letak, akhir sekali dah tahu dah keluar ke situ. Kona lah kok mana, kok ni, akhir sekali memang akan lubang ke situ. Yang kita tengok tu kan, yang biasa kan ada maze tu kan. Macam tu lah kita. Ya. Habis tu kita tak guna. Oh, baru tahu diri kita tak guna. Selama ni kita fikir kita apa? Kita ni hamba. Bila hamba, buat cara hamba. Maksudnya hamba. Bodoh gitu. Baru tahu bodoh. Mula. Keluarlah satu-satu. Habis tu, tak ada habis lah. Apa guna kita? Memang kita tak guna. Berbanding dengan Allah. Baru sedar. Ke selama ni kita ingat kita Tuhan apa? Nak itu, nak ini, nak buat itu, nak buat ini. Boleh aku buat aku. Semua aku. Habis mana Allah? Allah dah bagi kudrah apa semua kat aku buatlah sendiri. Itu yang kata Qadariyah tadi tu ataupun Mu'tazilah. Habis ni kita ni memang macam tak ada apa-apa. Lah, dah lama dah ulama kata kita ni tak ada apa. Kita ni tak ada kuasa, Allah Maha Kuasa. Kita tak ada apa. Baru sedar. Tak ada apa. Malah tak ada apa kita tu pun, tak ada apa kita tu, tak ada sungguh. Sehingga kan apa saja dapat harta, memang Allah takdirkan, Allah yang bagi. Miskin, Allah yang bagi. Sihat Allah yang bagi. Sakit Allah yang bagi. Semayang Allah yang bagi. Bagi tu maksud Allah yang takdirkan. Allah nak jadi gitu. Allah nak. Allah yang nak. Bukan kita yang nak.
Semua Allah, Allah. Habis tu semua Allah. Lah, tak tahu lagi ke semua Allah. Nampak? Dia akan kembali balik. Lama kita sedar. Gitu. Soal jawab, soal jawab. Lama Allah, rupanya kita ni tak ada apa. Kita ni tak ada apa. Sedar dah tak ada apa. Habis tu macam mana sekarang ni? Hidup mesti diteruskan. Kerana itu adalah arahan Allah juga. Hidup mesti diteruskan. Hingga kita nak tanam pokok. Katalah nak kiamat dah pun. Matahari terbit dah. Terbalik dah matahari terbit. Tanam juga. Oh, kena kerja lah. Kenapa Allah suruh? Tapi kerja tu dapat tak rezeki? Rezeki Allah tentukan sejak azali. Habis tu apalah kita ni, Allah, kita ni tak ada apa-apa lah. Oh, lama terasa kita tak ada apa. Itu jadi baik terus. Kita ni manusia yang lemah. Ya. Jadi baik. Kenapa? Semua Allah. Baru sedap. Dari segi hati. Dari segi pegang. Jadi kalau ada kerana, macam mana dengan rukun iman yang keenam? Rukun iman keenam Allah dah tentukan, tapi Allah cipta kita kerana nak suruh kita ibadah, sedangkan Allah sendiri yang takdirkan kita ibadah ataupun tidak. Jadi kerana tu kelakar. Kerana apa makna ada kerana? Sebab Allah nak. Jadi Allah nak kita masuk syurga. Allah nak kita masuk syurga. Masuk neraka. Sebab itulah, pernah dengar tak? Kita masuk syurga bukan kerana ibadah kita. Kerana rahmat Allah. Tukar sikit rahmat kalau payah nak faham. Kerana kasih sayang Allah. Tukar lagi kalau susah nak faham. Kerana Allah nak. Bukan kerana kita ibadah. Bisa dengar kan? Kita ni masuk syurga bukan ibadah kita. Kerana rahmat Allah. Tapi tak boleh masuk dalam hati kalau cakap gitu. Tak masuk. Tak faham. Bukan tak masuk. Tak faham pun. Ayatnya betul. Kita yang lemah tak faham. Kita tukar. Kita ni kalau masuk syurga pun sebab Allah nak. Bukan sebab kita buat baik-baik sangat. Tak. Sebab Allah yang nak. Kerana nak Allah tu memang nak sungguh. Nak power. Maha nak. Maha nak. Kalau maha berkehendak. Macam tak masuk sangat. Maha nak terus. Nak dia. Nak Allah tu. Bila Allah nak jadi. Kun fayakun. Nak kat situ. Kun fayakun. Nak jadi. Jadi kita ni tak ada apa pun. Jadi maknanya itu maksud tiada dikeranakan dengan satu kerana. Macam i'tiqad qadariyah. Ya, betul. Kalau tak guna supaya kerana nak buat ibadah, tak ada tujuan ke mana? Taklah gitu. Kalau supaya tu kita letak dekat kita. Kita je. Supaya tu kita. Kita letak kita. Bukan letak kat Allah. Kita diciptakan supaya kita boleh beribadah. Kerana kita dicipta kerana untuk beribadah. Kerana lagi, untuk lagi. Itu kita kata kat kita. Tapi bukan kita kata kat kita. Dari segi kita, dari sudut kita, kita kata gitu. Itulah tujuan kita. Tujuan kita dicipta. Tapi bukan tujuan Allah. Tujuan kita. Kita. Nah, tujuan kita dicipta. Tujuan kita. Tujuan Allah mencipta. Oh, no. Tak ada, Allah tak ada tujuan. Bukan, Allah tak ada tujuan. Macam tu. No. Tujuan kita. Sebab tu kata tujuan kita dicipta. Kita dicipta bertujuan. Kita dicipta untuk. Untuk tu kita. Bukan untuk Allah. Bukan Allah cipta untuk. Bukan. Kita dicipta untuk. Dia kalau faham ni, kita faham ni, banyak benda kita boleh kait dengan qada dan qadar, rukun iman yang keenam. Salah faham ni, banyak kita akan salah faham rukun iman yang keenam. Dia memang ada kaitan. Itulah kerana. Maka wujud itu di sisi Imam Fakhrur Razi dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi, bukan ia ain maujud dan bukan lain daripada maujud. Maka maksud sekarang ni kita nak tahu wujud tu apa. Wujud tu apa. Maka atas kaul ini adalah wujud itu haliyah. Ma'ai. Udah. Bukan ia ain maujud dan bukan lain daripada ain maujud. Udah dah. Maka atas ini kaul, atas pendapat ini adalah wujud itu haliyah. Haliyah ni susah nak faham, senang je. Buang yah kat belakang tu. Hal. Haliyah tu hal. Payah nak faham. Hal keadaan. Boleh tak? Hal keadaan. Keadaan tu hal lah. Macam mana keadaan dia? Sihat dah ke? Macam mana hal dia? Sama je. Hal dia, maksud hal. Keadaan dia. Kan? Hal. Haliyah. Disebut haliyah
rasa pelik sikit. Hal tu maksud hal. Jadi sekarang ni kita nak bahas wujud. Bukan nak bahas Allah. Bukan nak bahas Allah. Nak bahas wujud tu apa. Maka wujud itu tu maksud apa? Wujud-wujud tu apa? Wujud tu, dia kata Imam Abu Mansur Maturidi, dia bukan ain, dia bukan zat. Dan dia juga bukan zat. Sudah. Dia bukan dua-dua. Macam mana nak faham? Kita ambil ni lah. Kita ambil mouse lagi lah, sekali lagi. Mouse. Okay. Mouse ni ada. Wujud tu ada. Ada tu mana? Di manakah ada? Ataupun ada ke? Mana? Ni mouse. Ada tu mana? Wujud tu mana? Wujud. Ni mouse. Mouse ada tak? Ada. Mana ada? Mana ada? Ada. Manakah ada? Di manakah ada? Ada orang nak masuk lagi. Tak apa, kita bagi masuk lambat-lambat pun. Okay. Di manakah ada? Sebab dia kata, ni apa? Ini mouse. Mouse ini ada. Mouse ada. Okey, ni mouse. Ada mana? Mana ada? Ni mouse. Mana ada? Itulah dia kata. Faham tak? Ke pening? Jadi kata Imam Abu Mansur Maturidi, wujud ni ada ni, dia nak kata ada pun tak boleh, nak kata tak ada pun tak boleh. Jangan kata Allah itu antara ada dengan tiada pula. Antara wujud dan tidak wujud. Wujud di fikiran. Sekejap. Wujud di fikiran. Bukan. Wujud tu hanya boleh dikenal pasti dengan fikiran. Gitu. Tu kenalah. Bolehlah. Boleh nak pakai. Dia panggil istilah zihin. Tapi kita janganlah guna istilah dulu. Nanti pening. Zihin tu biarlah dulu. Maksudnya, maknanya, di manakah diri wujud? Di manakah diri wujud? Wujud itu tak ada pun tak boleh nak cakap, ada pun tak boleh nak cakap. Nak cakap tak ada, dia ada. Nak cakap ada, mana? Tak ada. Jadi dia duduk tengah-tengah. Dia panggil hal ataupun hal keadaan. Jadi mouse ni ada. Ada tu hal keadaan mouse. Tu hal keadaan mouse ni ada. Tapi ada tu tak ada. Tak, bukan. Ada tu nak cakap tak ada pun boleh, nak cakap ada pun tak boleh nak cakap. Sebab dia tak, nak cakap tak ada memang tak ada. Tapi dia ada. Nak cakap ada tu tak ada. Boleh tak? Nak cakap ada, dia tak ada. Nak cakap tak ada, ni ada. Dia kan wujud. Mouse kan wujud. Mouse kan ada. Yalah, mouse ada. Ada tu mana? Ada. Tu, ni mouse. Ada. Mana ada? Ada tu tak ada lah. Yang ada mouse. Maknanya mouse tu ada lah. Mana ada tu? Dia nak kata ada pun tak boleh, nak kata tak ada pun boleh. Dia duduk tengah-tengah. Tu maksud tu. Yang menepati antara ada dengan tiada. Duduk tengah-tengah. Okey. Kelakar pun ada tak? Okey. Maka wujud itu menerangkan hal keadaan. Wujud itu menerangkan hal keadaan mouse ni. Okey, nak kata dia ada, nak kata wujud tu ada ke tak ada ke, dia duduk kat tengah-tengah. Pening? Loh, ada orang pening. Masya Allah. Asal pula pening? Senang aja ni. Saya nak kena, tak boleh jadi, nak kena minum air ni. Berapa orang pening nak tengok? Pening? Tak biasa masuk kelas tauhid ke? Kelas tauhid ni lagi berat pada ni. Saya dah guna moden dah, bahasa mudah sangat dah. Bahasa macam kata bahasa kampung, bukan kampung, tak tahulah bahasa mana punya hutan dah saya pakai. Saya tak guna bahasa kitab. Pada zihin lah, hal keadaan lah, itulah haliyah lah. Saya habis bahasa yang paling ulang balik lah. Ada orang pening. Dia sekarang ni faham Alhamdulillah. Dia sekarang ni kita bukan nak cerita pasal
pasal mouse ni, memanglah mouse ni ada. Tapi ada tu mana? Ada tu mana? Ada tu tak ada. Tak ada. Yang ada mouse. Mouse ada. Tapi mana ada tu? Ni mouse. Ada tu mana? Ada wujud. Aku nak guna bahasa wujud. Boleh tak? Wujud tu mana? Wujud. Kalau guna bahasa ada payah, wujud. Wujud mana? Apa? Mouse ni wujud ke tak? Mouse ni wujud. Mouse ni wujud. Wujud mana? Mouse tahu dah wujud. Ni mouse. Tunjuk. Mana? Bagi tahu. Terangkan. Mana wujud? Wujud mana ada? Yang ada mouse. Oh, maknanya mouse ada. Mana ada tu? Mana wujud tu? Tu kata. Habis okey. Wujud tak ada. Mouse dia ada. Wujud tak ada. Habis kalau wujud tak ada, sekarang ni mouse ni wujud tak? Wujud. Tu ada lah tu. Habis tu ada ke tak ada? Tu tengah-tengah. Sebab tu siapa ada kitab boleh tengok terus. Yang menepati antara ada dengan tiada. Tu maksud dia. Bukan Allah tu di antara ada atau tak ada. Bolehlah kata kita nak kata pada fikiran saja. Wujud tu hanya ada pada fikiran. Ustaz selalu bagi contoh kelapa bergolek. Bolehlah juga. Kalau nak faham tu. Tapi dalam kitab kita, bolehlah nak kata gitu. Buah kelapa jatuh. Daripada atas pokok kelapa tu jatuh. Buah kelapa tu ada. Jatuhnya mana? Tu jatuh. Tunjuk-tunjuk. Kena buah kelapa. Sekarang manakah dia jatuh? Itu untuk faham bab-bab lain sebenarnya tu. Tapi bolehlah juga. Macam nak tunjuk mouse putih, bila disuruh tunjuk mana putih, yang ditunjuk itu plastik. Dia lain sikit. Dia tak sama dengan hal. Tak sama. Putih ni, Allah, hilang. Allah, terketuk pula. Sekejap. Tak boleh ketuk rupanya. Mouse ni, putih ni, dia arat dia panggil. Itu petunjuk lain. Tak boleh kata. Tak sama. Putih tak sama. Siapa tu? Tu Mahathir. Tak sama. Dia boleh kata petak boleh. Petak. Sebab petak tu tak ada. Tapi kalau warna ada. Tapi dia menumpang. Dia arat. Dia menumpang. Putih tak boleh duduk sendiri. Tapi putih tu ada. Dia bukan menepati di antara ada dengan tiada. Tidak. Bagus juga tu. Tidak. Jangan salah faham. Dia tak sama dengan color. Warna dia ada. Warna ni ada. Tapi dia duduk menumpang. Petak ada tak? Petak. Petak tak ada. Petak bukan macam ni. Petak tak sama dengan putih. Petak tak sama dengan warna. Petak tak ada. Petak faham saja. Petak faham saja. Petak faham saja. Faham saja petak. Ni. Tapi dia tak ada. Putih ada. Tapi dia menumpang duduk dekat plastik dan sebagainya. Jadi ada beza. Jadi petak ni kita panggil hal. Tapi putih kita panggil arat. Itu bab lain. Itu nanti dulu. Wujud itu adalah istilah untuk menerangkan keadaan ada. Yes, boleh juga. Cantiklah tu bahasa-bahasa, guna bahasa masing-masing kan. Cuma adakah wajib faham macam tu? Nanti kita tengok. Wajib faham macam ni ke? Ni wajib fardu ain ke ni? Dah ada dalam kitab saya bacalah. Fardu ain ataupun tidak, mungkin fardu ain, mungkin fardu kifayah. Jap lagi kita baca. Kita teruskan lagi sebab dah 10.30 dah. Maka oleh kerana wujud itu, 10.30 baru nak masuk. Tak apa, kita bagi masuk. Okay. Wujud itu menerangkan hal keadaan zat ataupun diri. Wujud itu menerangkan tentang maus sahaja. Dia nak kata ada pun tak boleh, nak kata tak ada pun tak boleh. Tengah-tengah. Dia antara menepati antara ada dengan tiada. Okay. Jadi dia duduk tengah-tengah. Jadi wujud itu sekadar menerangkan haliyah. Itu haliyah dalam kitab kita. Hal keadaan diri atau zat. Kalau Allah, Allah lah. Hal keadaan. Baik. Ya tu. Okey. Sekadar nak menerangkan aja wujud itu tak ada diri. Tu bahasa kitab, tak ada diri. Wujud tu tak ada diri. Dia duduk tengah-tengah. Dia tak ada diri. Okey. Jadi sebab itulah wujud itu dia panggil sifat nafsiyah. Sifat nafsiyah.
Kan orang belajar kan? Dia ada sifat salbiah, dia ada sifat nafsiah. Sifat nafsiah wujud satu aja. Sifat salbiah lepas tu ada 5. Sifat ma'ani lepas tu ada 7. Sifat ma'nawiyah yang kaunuhu keseluruhannya ada 20 kan. Kenapa wujud tu nama sifat nafsiah? Nafsi tu nafs, diri. Nafsiah, nafs, dirilah. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang apa? Hidup, diri tu pasti mati kan. Jadi nafs tu diri. Jadi wujud tu nama sifat nafsiah sebab dia menerangkan tentang diri. Jadi kalau Allah, dia menerangkan hal keadaan adanya Allah. Adanya zat Allah, adanya diri Allah. Sebab tu dia panggil sifat nafsiyah. Okey. Tetapi, dah 10.30 dah ni, nak kena habis kan. Tetapi pada pendapatan Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, diingat tentang percayakan wujud Tuhan itu, Tuhan tu ada. Oh, gitu. Diingat tentang percayakan wujud Tuhan. Macam inilah bahasa dia agak gini sikit. Pada pendapat Imam Abul Hasan Al-Asy'ari berbeza. Dia kata wujud itu adalah zat itu sendiri. Maksudnya tiap-tiap yang wujud tu ada sekali. Oh, dia gitu. Wujud tu mengikut ada. Adanya dia wujud tu kena ada sekali. Dia macam bayang-bayang. Boleh juga kata amrun i'tibari, boleh juga pada fikiran semata-mata, boleh juga. Bila wujudnya satu tu, maka ada tu dia ada sekali. Bila adanya mouse ni, wujudnya mouse ni, maka mouse ni adalah. Maka ada tu sekali dengan dia. Mouse dan ada tidak boleh dipisahkan. Dia sekali. Tu kata Imam, itu yang selalu kita faham pun kan. Itu yang selalu kita faham pun. Bila ada, adalah. Itu yang selalu kita faham. Iaitu, bila mouse ni ada tu mana? Ada sekali dengan dia. Kalau dia ada, adalah ada tu. Kalau dia tak ada, tak adalah ada tu. Jika dia wujudnya sekali lah dengan keberadaan dia. Jika dia tak wujud tu tak ada. Jadi dia ikut sekali wujud tu. Dia bersekali dengan ada. Sedangkan Imam Abu Mansur Al-Maturidi kata, tidak. Wujud. Zat ada. Tapi ada tu di antara ada dengan tak ada. Nampak? Sebab apa dia kata kat sini? Bukan sahaja di sisi agama Islam, bahkan semua agama dalam dunia ini mengatakan Tuhan itu ada. Tuhan itu ada. Sebagaimana firman, kita baca last sekali. Saya nak kata dah pening kepala ni, saya nak ambil daripada kitab Sirajul Huda sikit berkaitan dengan apa hukum belajar yang tadi tu. Wujud yang pertama, khilaf ulama yang pertama, Imam Abul Hasan Al-Asy'ari mudah je kata. Bila wujudnya Allah, maka wujud tu, bila ada wujud sesuatu, wujud tu dengan sesuatu tu dia sekali ya. Sebab tu namanya wujud. Dia bergabung. Wujud, Allah wujud, mouse wujud, maka wujud tu mengikut sekali yang mouse ni. Okay. Sedangkan Imam Abu Mansur Al-Maturidi kata tidak. Dia kata wujud itu di antara ada dengan tak ada. Nak kata tak ada tak boleh, dia ada. Nak kata ada tak boleh, dia duduk tengah-tengah. Apa perlu ke kita belajar sampai tahap tu? Dah dalam kitab saya bacalah. Kalau macam kitab yang tak ada saya tak baca. Contohnya dalil-dalil tak ada, saya tak baca dalil-dalil. Okey. Tengok saya baca kitab Sirajul Huda, apa hukum belajar macam tadi. I'lam, ketahui olehmu bahawasanya tiada wajib atas tiap-tiap mukallaf, tak wajib mukallaf, mengiktiqadkan bahawasanya, memegang bahawasanya wujud itu ain zat yang maujud atau lain zat. Wujud dengan zat tu lain ke, wujud tu mengikut ke, wujud tu antara ada dengan tak ada ke, tak wajib iktiqad gitu. Hanyalah fardhu ain memadai bahawa mengiktiqadkan dengan dalil bahawa ia maujud. Cukup lah. Allah itu wujud dalilnya cukup. Wujud tu yang wujud antara ada hal ke, hal amrun i'tibari ke macam mana? Tak wajib. Fardhu kifayah. Tak wajib. Kalau tahu, bagus. Bila kita tahu dalam masalah ni, mudah untuk kita faham dalam masalah lain nanti yang kaedahnya sama. Kaedahnya sama. Nak faham contoh Nak faham. Kalau faham yang ni mudah nak faham yang lain. Contoh. Kalau kita dah faham Allah tu wujud.
Wujud tu macam mana pula? Wujud tu mengikut sekali dah Allah tu wujud, wujud tu ada sekali lah. Oh tidak, wujud itu kata Imam Abu Mansur Maturidi, wujud tu di antara ada dengan tiada. Nak kata ada betul nak duduk tengah-tengah. Sebab macam tadi lah. Okey. Dah faham gitu walaupun pening-pening lalat gitu. Okey, nak faham. Lepas sifat nafsiyah, setelah wujud dia ada wujud qidam baqa mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith qiyamuhu ta'ala bi nafsi wahdaniyah. 5. Okey. 5 ni dia panggil sifat salbiah, sifat menolak. Apa maksud? Tolak. Ada tak sifat tu? Tak ada. Allah itu qidam. Ada tak qidam? Qidam tu tak ada. Tapi faham. Tapi qidam tu tak ada. Nampak? Kalau kita faham tak ni, mudah nak faham dah. Baqa, Allah itu kekal. Kekal tu ada tak? Kekal tak ada. Tapi Allah tu kekal. Macam bergolek apa semua tadilah. Buah kelapa bergolek. Bergolek tu tak ada. Bergolek tu kita faham aja. Tapi bergolek tu tak ada. Mana ada golek? Golek. Mana ada? Yang ada buah kelapa. Buah kelapa. Sedap. Berpusing ada pusing. Pusing mana ada? Yang ada buah kelapa gitu. Tapi pusing ada. Nak kata nak tunjuk. Mana pusing? Tu, itu buah kelapa. Pusing tu kita dapat faham. Sama juga sifat salbiah. Ada kat sifat qidam baqa mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith. Tak sama Allah dengan yang baru. Sifat tu tak ada, tapi faham. Qiyamuhu ta'ala wahdaniyah. Allah itu wahdaniyah. Wahdaniyah tu tak ada, tapi faham. Macam ni kita nak faham ni? Kalau kita faham bab haliyah ni mudah nak faham. Contoh lain lagi, kita panjangkan sikit. Sifat ma'ni pula. Qudrah iradah. Ada tak? Qudrah tu ada tak? Tu sifat Allah semua. Ada tak qudrah? Ada. Ada. Nampak? Macam mana ada? Dia lawan dengan sifat salbiah. Sifat salbiah ni sifat menolak. Tolak semua. Sifat salbiah tak ada. Sifat tu tak ada diri. Tapi sifat ma'ni ada. Contohnya iradah. Berkehendak. Nak tu ada. Ilmu Allah. Ilmu tu ada. Macam mana nak faham lagi? Jika Allah angkat hijab, kita akan nampak ilmu Allah. Jika Allah angkat hijab, Allah membenarkan mata kita untuk melihat, maka kita boleh nampak ilmu Allah. Kudrah Allah, iradah Allah. Boleh nampak. Kalau Allah angkat hijab. Kalau Allah menguatkan mata kita. Boleh nampak. Tapi boleh tak nampak wujud. Tak boleh nampak wujud. Bukan tak boleh nampak Allah. Tak boleh nampak wujud itu. Tak boleh nampak qidam, boleh nampak qidam. Tak boleh nampak qidam. Sebab qidam tu tak ada. Baqa' tak ada. Mukhalafah tak ada. Mana nak nampak macam mana? Tapi iradah ada. Maka boleh nampak. Jika Allah benarkan. Jika je tu. Nampak tak kat sini? Jadi dia ada 3 benda ni. Wujud antara ada dengan tak ada. Sifat salbiah qidam baqa' mukhalafatu ta'ala wa hadqiyahu ta'ala binafsi wahdaniyah tak ada. Sifat tu tak ada. Bukan Allah tak ada sifat tu. Tak ada diri. Ma'ni pula, sifat ma'ni ada pada diri Allah. 7, qudrah, iradah, ilmu, sama', basar, kalam. Ada yang tak cukup. Lepas pada tu hayah. Lepas pada tu sifat ma'nawiyah, hal keadaan sifat ma'ni. Hal keadaan baliklah. Hal keadaan dirinya tak ada juga. Yang ada diri hanya sifat ma'ni saja. Bila kita faham susah yang ini, yang lain yang pening-pening tadi semua boleh faham. Senang. Faham keadaan dia macam mana. Maka mudahlah nak faham. Nak faham maksud haliyah tu apa? Ada tu apa? Tak ada tu apa? Tak ada tu apa? Ada, tak ada, tengah-tengah di antara ada dengan tak ada. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Artinya, dan jika kamu tanya orang kafir itu siapa yang menjadikan langit dan bumi ini, saya berkata mereka itu Allah yang menjadikan. Dia bagi kita baca je lah. Habis. Yang ujung-ujung tadi 10 minit terakhir, yang itu tak faham pun tak apa, nanti kita akan masuk. Sebab kita tak masuk lagi. Saya cuma nak buat pengkelasan, pengkategorian. Kategori wujud ada dengan tak ada, kategori salbiah tak ada, kategori ma'ni ada, kategori ma'nawiyah hal keadaan tak ada jugalah maknanya. Tu
Itulah dia Ustaz, berkaitan dengan wujud. Ustaz nak tanya boleh? Boleh? Tapi ni fardu kifayah kot. Apa beza amr itibari dengan hal keadaan? Apa beza amrun iktibari dengan hal keadaan? Haliyah Lepas lah. tu tadi Ustaz dia sebut beza antara sungguh Amrun dengan iktibari dengan hal ni sama. Sama. Kalau ada beza detail sangat pun kecil sangat untuk dibincangkan. Secara umumnya amrun iktibari dengan hal ni sama. Amrun iktibari dengan hal ni secara umumnya sama, tak ada beza. Amrun iktibari apa? Amrun iktibar. Perkara yang dikira-kira. Boleh tak? Kira-kiranya begitu. Faham-fahamnya begitu. Itu amrun iktibari. Faham-fahamnya macam tu. Kita faham ianya petak. Faham je. Faham bulat. Faham saja. Amrun i'tibari ni pun faham. Hal pun boleh kata faham juga. Memang ada perbincangan tapi terlalu halus lah. Yang beza amrun i'tibari hal ni sama. Yang beza banyaknya warna. Warna. Yang itu boleh dibincangkan panjang lah, sebab dia penting juga. Dia bukan benda yang halus sangat. Beza color, warna. Yang jenis ada tapi jenis menumpang tu. Itu ada beza. Itu boleh kita bezakan. Tapi kalau amrun i'tibari dengan hal, sama. Gitu aja. Sama. Siapa tak faham amrun i'tibari? Contoh. Kentut batal wuduk. Maka bila dia batal wuduk, dia berhadas kecil. Hadas kecil itu, sebab dia kentut, dia ada wuduk, dia kentut. Maka dia berhadas kecil lah, batal wuduk dia hadas kecil. Hadas kecil itu, itulah amrun i'tibari. Apa? Faham aja. Mana ada hadas kecil tu mana ada? Mana hadas kecil? Mana? Tak ada. Tapi faham. Faham dengan cara kentut. Bila dia kentut, batal. Macam tu juga hal. Hal keadaan dia berhadas kecil. Iaitu setelah dia melakukan satu perkara yang membatalkan wuduk, maka hal keadaan dia berhadas kecil. Apa maksud hal keadaan berhadas kecil? Berhadas kecil, tak boleh semayang. Itu hal keadaan cerita dia. Jadi secara umumnya, ataupun kalau kita ambil pendapat ulama yang mengatakan sama. Jangan didetailkan amrun i'tibari dengan hal lagi lebih dalam. Kesian, pening kepala nanti. Sama, kita letak sama. Okey, kidam. Kidam. Kan datang alamak. Ramai orang dah nak ngantuk nak tidur dah tu. Tangguh dulu Okey, soalan mudah tak ada. Okey, kita sudahi dengan tasbih kafarah dan surah Subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.